lalu kami sempat pergi ziarah 9 orang saja. Lepas ni nak kena datang lagi. Ni kali kedua dalam hidup saya, tuan-tuan dan perempuan, saya buat program lama. Kali terakhir dulu tahun 1990. Dan saya yakin dan percaya itu bila balik ke rumah tu, dia berlaku juga sedikit perubahan dalam kehidupan kita. Itu keberkatan. Sebanyak 9 tok guru yang kami pergi ziarah, nasihat mereka kepada kami. Tok guru yang 3 pertama tu saya tak minta nasihat, kerana yang pertama, yang kedua tu mereka tak sihat. Tuan Guru Haji Abdul Wahab ataupun Ustaz Awang Lanai. Yang kedua Tuan Guru Haji Ahmad Rafa. Yang ketiga Tuan Guru Haji Izzuddin. Dia kami tak sempat nak minta nasihat sebab kebetulan ada orang lain rombongan daripada Shah Alam sampai lebih awal daripada kami. Jadi kita kena hormat lah kau. Nah, pasal kita main lambat, takkan kita nak pergi buat sibuk. Jadi hanya sekadar dapat juga rezeki, dia baca sebuah hadis di depan kami lah. Rombongan saya 4 orang, termasuk saya, itu Shah Alam. Jadi tak ada nak tanya apa. Kemudian hari pertama dapat 3. Yang keempat tu insya-Allah kita dapat ilmu. Kami daripada Gajah Mati, kami terus ke Kuala Nerang. Kuala Nerang ni Tuan Guru Pak Tihmat Kuala Nerang. Takdir Tuhan kami sampai pukul 3.30 petang. Masuk dalam rumah dia, hujannya lebat semua kat setengah jam. Dia pula telinga tak pernah clear. Umur 95 tahun. Jadi nak sembang apa, hujan lebat. Alhamdulillah lah, dia bawa keluar derian, kami makan derian. Habis dah hujan pun dah reda, kami pun nak berangkat balik. Tu baru saya tanya, sebab saya sebagai ketua rombongan, saya tanya Tuan Guru, ada tak apa-apa amalan supaya kami dapat beramal? Jadi Tuan Guru yang keempat, mereka 9 ni semua. Jadi Tuan Guru yang keempat ni, Pak Tihmat Kuala Nerang, dia membaca 2 ayat Quran, ikut dia. Ayat yang berbunyi nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, yang bermaksud pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir, dan beritahulah berita gembira kepada orang-orang beriman. Ayat ini dalam surah Saf, surah ke-61 ayat 13. Kemudian bila membaca ayat seterusnya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ayat dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 52, yang bermaksud, dan kata Allah, kami tambah kekuatan kepada kekuatan yang sedia ada, dan janganlah kamu berpaling menjadi golongan yang berdosa. Saya tak tanya Tok Guru apa kelebihan amal ayat-ayat ini. Pasal apa? Takut kena jerkah. Setengah Tok Guru dia tak boleh. Jadi lebih baiklah kita minta nasihat dia, dia abang ikut sudah. Hang nak amal tak mau amal tu terpulanglah. Tapi kalau Tok Guru habaq jenis tu, jadi kita faham-fahamlah. Jadi terpulang pada tuan-tuan perempuan nak amal Saf ayat 13, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Yang kedua, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hud surah ke-11 ayat 52. Itu hari pertama. Kami dapatlah sedikit nasihat. Lepas itu dah petang dah, kami pun pergi tidur di masjid, ada tidur hotel tabung haji, di mana hari ini tidak disebut sebagai hotel tabung haji lagi, tapi hotel Raya, RAIA. Pasal mereka kata tabung haji bankrupt kan, kerajaan haprak dulu itulah, minta maaf lah
kan. Daripada pelingkup ekonomi orang Islam. Baik, itu hari yang pertama. Hari yang kedua, kami sempat menziarahi 5 orang. Yang ni banyaklah nasihat-nasihat ulama pada kami, rombongan saya. Yang kelima, kami pergi ke Tanjung Musang. Saya duk tengok juga sekeliling. Sekok musang tak ada. Kotlah ada musang janggut nama pun tak ada. Yang ni muda, lebih muda pada saya. Saya muda lagi, handsome kan, muda lagi ni. Tak ni. Dia orang Patani. Nama dia Baba Ismail. Jadi rumah dia pun pagi. Kat pukul 9 lah. Kita nak ziarah rumah orang pun jangan duduk lak kan. Awal-awal kan. Orang nak basuh baju ke apa kan. Agak-agak clear lah sikit. 9 lebih sampai. Dia jamu. Cok-cok bedak. Saya pula minat kau. Panas-panas. Makan telang dengan biji-biji tu. Baru kenyang. Kan? Kak nak balik. Saya kata, Baba, ada tak apa-apa pesanan, nasihat, wasiat untuk kami? Ingat elok. Dia sebut 2 perkara. Pertamanya, apa pun yang kita buat mesti tak dapat tidak ikhlas. Kena ikhlas. Mai saya nak jawab dengan ayat Quran dan hadis. Kenapa kita perlu ikhlas? Sebab tu mengaji ni kena bagi orang faham. Orang suka tak suka ke tu terpulang lah. Kan? Mengaji ni kena bagi orang faham. Tak boleh cakap itu takat yang saya boleh. Yang saya tak boleh, kita tanya orang lain lah. Tapi style saya, yang saya faham, saya akan cerita bagi habis. Saya nak jawab tiga sebab kenapa kita perlu ikhlas. Muslimat boleh jawab lah. Siapa boleh jawab, saya beli RM10. Kalau jawab betul lah. Jawab tak betul, bayar saya RM50. Pertamanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jawapan kenapa perlu ikhlas dalam hadis Muslim. Siapa ada kitab tafsir Ibnu Katsir, hadis Muslim ni dalam surah Al-Baqarah ayat 111 112. Jumpalah hadis. Apa dia maksud dia kak? Sesiapa yang beramal, yakni dengan satu amalan yang tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, yang Nabi bagi tahu, amalan itu ditolak. Kata Ibnu Katsir, beliau mensyarahkan hadis Muslim ini, amalan kita hanya diterima sebagai amal soleh apabila memenuhi 2 syarat. Syarat pertama ialah ikhlas. Itu yang kata kena ikhlas. Yang mai ni termasuk saya lah. Saya mai kerana duit apa bagi no. Saya pasang dah. Dah kuliah lama tak ada sikit piang tak masuk. Nah, sia-sia saja apa yang saya sampaikan hari ini. Tuan-tuan dan perempuan mai kerana nak mengintip ustaz ni nak kata kat siapa pula ni. Contoh tak ikut nak balik buat laporan. Tuan-tuan pun tak dapat apa. Bukan anak murid kan, nentuk-tuk guru sekali. Ikhlas ni semua orang kena ikhlas. Sebab itu syarat yang pertama. Yang kedua, diterima amalan kita sebagai amal soleh. Selain pada ikhlas, ialah amalan yang kita kerjakan itu menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Makna Quran suruh, hadis suruh. Ni macam program hari ni. Pertama, memang Quran suruh, hadis suruh. Quran suruh kita menuntut ilmu, hadis suruh kita menuntut ilmu. Mai ni ikhlas ke tak? Saya ikhlas lah, faham betul? Kalau ustaz ikhlas ni, test tengok. Jangan duk bagi sagu hati kat dia. Tapi jangan test saya tau. Test ustaz lain. Tu cerita dia. Berterak empah mengantuk. Boleh faham kau? Ikhlas dituntut ke atas semua umat manusia. Kerja buat elok dah. Main berdakwah, alhamdulillah. Baca Al-Quran, baca hadis. Setiap ayat Quran kita baca 1 huruf dapat 10 ganjaran pahala. Tapi ustaz tak ikhlas. Balik awal. Nah, faham tak? Yang pertama, kenapa perlu ikhlas? Amal kita diterima sebagai amal soleh
apabila amalan itu ikhlas dan menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kenapa perlu ikhlas? Orang yang ikhlas, iblis tak boleh nak tipu. Mana dalam Quran? Surah Al-Hijri, surah ke-15, ayat 39 dan 40. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Ini jawapan iblis. Iblis bermohon pada Allah supaya diberi peluang untuk menyesatkan seluruh anak Adam, dan iblis juga menjawab kecuali anak Adam yang ikhlas. Faham tak? Kalau kau ikhlas, saya ikhlas, iblis mai keliling kita tak boleh buat apa. Faham? Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang sama juga. Saya sebut nama kitab lah, kitab Tafsir Arab Saudi. Ayat saya baca tadi pada muka surat 394. Surah ke-15, surah Al-Hijri, ayat 39-40, muka surat 394. Saya hurai tu pada muka surat tu lah. Yang seterusnya, kenapa perlu ikhlas? Dalam surah yang sama, ulama membahaskan, mentafsirkan orang yang ikhlas ni bukan takat amalan yang Allah terima, bukan takat iblis tak boleh kelentong dia ke. Yang ketiga, Tuhan akan kurnia taufik. Taufik makna pertolongan. Pertolongan sehingga mudah bagi kita untuk mentaati segala perintah Allah. Faham bang? Faham tak ni? Nak tanya sikit, ayam ni boleh minum tuan rumah? 3 bulan sudah apa Covid ni? Dah, dah tak apa. Ni gelas ni okey Clear? Lah nak salam pun takut tu. Pasal apa? Takut mati. Aduh. Wa ma kana li nafsin an tamus illa bi idznillah. Ali Imran 145. Mati berlaku dengan ketentuan Allah. Tapi nak abang bagilah. Saya amal sejak Covid ni, apa yang Ustaz Ahmad Dosuki sebut. Beliau Ustaz Ahmad Dosuki ni dia mengamalkan rawatan perubatan Islam. Di antaranya beliau menganjurkan setiap kali keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Itu macam mana ustaz yang sambung ni? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia sambung. Hak sambung tu bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Kepala bapak dia. Siapa nak sambung-sambunglah. Nah, tak ada lorat apa cerita dia macam tu kita ikut ulama dia reti lah kan. Ni duk act ni semua ustaznya macam depa tu hebat sangat. Tapi kalau ikut hadis riwayat Imam Tirmizi, takat yang tu saja, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau nak tambah tu pulang, tak ada masalah, saya tak ada bangkangan. Keduanya dia banyaklah. Dia kata kalau kita nak hindari yang kedua dia kata sentiasa berwuduk. Sebab tu saya tak pernah pakai sanitizer. Selama jadi ni saya sekali tak pernah pakai. Sebab saya sentiasa berwuduk, bersih dah ni. Dan memang amalan saya dari dulu saya kerap cuci tangan, basuh tangan. Sebab tu saya guna banyak tisu di rumah. Sat-sat basuh tangan. Dia ni yang bersih, kau tengok saya bersih lah. Kan? Bukan selekehnya orang kan. Smart ya. Rambut ni setiap minggu pitrim, mana pernah panjang. Setiap bulan 4 kali kot. Hampa 2 tahun sekali kan. Cerita itu di antara yang saya baca penulisan pandangan Ustaz Ahmad Dosuki. Tapi inilah kita kata Covid ni, coronavirus ni banyak hikmah. Yang kedua ni saya tengok satu video Ustaz Fahmi Zamzam. Dia kata bagaimana kita nak menghindari COVID-19 ni. Nabi ajak kita tak mau buat. Dia kata, saya pun mula buat alhamdulillah. Maknanya kat berapa? 100 hari lebih lah. Memang saya amal setiap hari. Apa dia?
Lepas semayang jangan tinggal ayatul kursi, kemudian dengan 3 qul. Dulu saya baca ayat kursi ya tak? 3 qul saya tak baca. Allah ni kita sambung tu. Bahkan bila net kita drive kita pun saya baca. Amal lah, jangan duk malas. Kan? Tu insya-Allah ikhtiar kita untuk menghindari daripada musibah. Dua amalan senang nah. Sentiasa berwudu, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tak maaf saya dah tengok jam 10:10 saya nak balik. Saya tak mau makan apa dah kat rumah Kat rumah tak mau makan dah, tak dah. 10:10 saya nak kena sampai pukul 11. Nah, tapi kalau nak bungkus dah lah. Pasal tak berhenti lagi. Kan? Ustaz ni macam-macam. Cuba bayang kalau keluar TV mesti laku ya no. Glamour ustaz ni. Kelakar ada. Nah, baik. Itu amalan yang simple kita buat. Selain daripada tu, sedekah jangan tinggal. Sedekah jangan tinggal. Sedekah sebaik-baik sedekah ni amalan yang mudah. Allahumma aqi munfiqan khalafan. Setiap pagi selepas subuh malaikat masuk rumah kita. Dia berdoa, ya Allah, kalau tuan rumah ni sedekah, hang gantilah. Makna sedekah selepas subuh. Nak sedekah tak? Saya semayang di rumah. Tu saya kata di rumah kita buatlah satu tabung. Bila penuh bagi kat surau. Surau ni tak mau bagi kat sekolah saya. Lorak apa kami terima. Saya sejak Covid ni nak bak lagi. Seminggu mula-mula tu duk melengung di rumah kau Jadi naik buntu kau kita duk biasa duk buat kerja. Saya pun duk fikir kalau aku nak mati pun biarlah aku puasa. Saya puasa kau tak pernah puasa semua hidup. Puasa 15 hari Rejab, sebulan Syaban, sebulan Ramadan, 6 hari Syawal. Oh dia. Sampai kuih kau 5 kilogram kau. Seluar tak boleh pakai telondek. Tu hikmah Covid untuk saya. Masya Allah. Seminggu pertama memang saya puasa. 18 Mac tu saya mula puasa dah. Saya abad rumah. Kalau aku mati nak kena Covid, biarlah aku mati dalam beribadah pada Allah. Dia tak puasa lah sebab dia tak sihat kan. Jadi kita duk puasa dan kelebihan orang puasa tuan-tuan tahulah, doa mustajab kan. Seminggu duk lengung di rumah. Lepas tu main ilham. Mula-mula tu ilham tu dia main daripada cadangan pada seorang sahabat. Dia kata kalau ustaz buat kuliah buah live kan memberi manfaat. Saya teringat sungguh kau Law ni saya ada 80 tajuk untuk ceramah kau. Tu hikmah Covid. Saya boleh ceramah dengan 80 tajuk kau tu. Jadi saya duk buat tiap hari di tahfiz. Pukul 10 pagi sampai 11. Kalau nak tengok pukul 10 sampai pukul 11, hari Ahad sampai Khamis saja. Masuk Facebook Syahrilung Original ataupun Facebook Tahfiz Mutmainnah. Nak abang apa tuan-tuan? Rupanya itulah. Saya duk keluar sekitar dia sekolah. Setiap bulan 30,000, 40,000 memang dapat. Sebab saya pergi rata. Tapi bila main Covid kita bukan ada bantuan kerajaan. Ilham Tuhan bagi itu alhamdulillah. Bulan 3, bulan 4, 5, 6 ni berkat kuliah duha juga sekolah kami alhamdulillah. Tak takat tu lah. Ini dua abang bodoh tanya dapat macam mana ustaz? Tak boleh abang itu rahsia kerajaan. Tapi nak abang alhamdulillah. Semua ni kerja Allah. Kami dapat lebih banyak pada apa yang saya duk cari setiap bulan melalui kuliah duha. Saya banyak kempen sedekah selepas subuh. Saya duk tengok akaun Maybank kami tu memang selepas subuh kadang-kadang 40 orang kau. Tiap-tiap hari kau bagi lepas subuh. Makna ada kesan. Paklah. Ustaz lain saya tak tahulah yang ada tapi depa duit banyak pun kami duit tak banyak. Kan? Terpaksa berusaha cara tu alhamdulillah. Sampai lah pun kita masih buat. Kadang-kadang kalau saya tak boleh, saya ganti dengan model saya. Tapi dah 100 hari lebih dah.
Alhamdulillah, nah, orang pun lagi mula kenal tahfiz mutmainnah, nah, sumbangan pun alhamdulillah boleh bayar gaji. Dengan sokongan kerajaan pula bagi, nah, alhamdulillah kita masih boleh survive. Nah, itu di antaralah yang paling mudah ialah sedekah. Sedekah di antaranya hadis menyebut menolak bala. Dalam kitab kuning dia sebut sedekah ni, kejenis ni kitab kuning lah. Nah, sedekah ni sebaik-baik sebelum keluar matahari. Itu yang berdasarkan hadis Bukhari saya baca tadi, sedekah selepas subuh. Di antara kelebihan dia menolak bala. Panjang umur dalam kebajikan. Amal benar-benar senang. Saya tak suruh kau bangun tengah malam. Nak bangun malam, bukan senang kau kan. Tapi sedap tidur tak tahu mana pun, kalau sakit perut makin lah. Ada berak terus atas katil, tegan nak bangkit kan. Dah. Hitam sakit perut putih bangkit. Nak sembahyang tahajud bukan senang. Itu yang kata tu, kalau kita ikhlas, Allah kurnia taufik, pertolongan. Saya nak bagi rangsangan. Sejak saya balik daripada program ziarah ni, saya dah tambah sikit lagi amalan malam saya. Kerana ada sontok guru suruh buat. Saya dah dapat buat, tapi tak sampai 40 hari. Nah, dia ni kalau nak bagi kebai sikit, dia kena 40 hari. Turut-turut dia baru 30 hari lebih. Tak tinggal lagi lah. Harap-harap insyaAllah berterusan. Nah, boleh? Baik. Itu makna yang disebut oleh Bapa Ismail tentang perlunya ikhlas. Yang kedua, beliau sebut kita perlu mujahadah. Mujahadah mana kita kena lawan semua-semua hawa nafsu kita. Dia baca ayat Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan di rumah saya, ayat ni ada di dinding. Lama dah kan. Mula-mula Allah bagi hidayah kat saya, ayat ni saya jadikan pegangan. Sebab guru saya pesan, kalau hang nak berjaya, hang kena ikut ayat ni. Dulu kita pun tak faham Islam lah. Tapi berkat saya bawa Tok Guru pergi mengajar, dia selalu baca ayat ni. Dia sarankan pada saya, hang ikut ayat ni insya-Allah. Saya buat free. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh dia lah tu. Pada jalan kami, nescaya kami akan beri petunjuk kepada dia. Petunjuk ke jalan kami. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, bersama-sama dengan orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Pesanan Tuan Guru Bapa Ismail di Tanjung Musang. Lepas tu kami pergi mana pula? Nak kena tengok mak pada Tanjung Musang kami pergi Bukit Lada. Bukit Lada. Tuan Guru Haji Abdullah, Bukit Lada. Umur 85 tahun, belajar di Mekah 11 tahun. Alim. Kita pergi Mekah banyak kali lah, tapi 11 hari umrah. Itu yang tak alim. Jadi kat nak balik, tapi masa saya sampai ke pondok beliau ni, Tok Guru ni, ada orang sambut, menantu dia sambut, dan menantu dia kenal saya. Saya tak mau kenal diri saya, siapa dia. Saya nak pergi buat bodoh je lah kan. Nanti lah Tok Guru dengan ustaz main ni kan. Biasalah, kita tak mau dia pada orang kita. Jadi dia dah tahu kata saya ni saya selelong. Kat nak balik saya tanya Tok Guru ada apa-apa dan nasihat. Saya syukurlah, mudah-mudahan perkataan yang beliau sebut itu merupakan doa bagi saya dan tahfiz saya. Sebab saya cerita saya dah ada tahfiz masuk tahun ke-11. Dia kata yang ente buat tu elok dah, alhamdulillah. Tu doa kau. Orang tak perasan, dapat ingat kena doa dah. Perkataan kita buat tu kita ni dalam mendidik anak-anak cucu, jangan duk maki. Bodoh macam lembu. Jangan. Bodoh macam mana apa Allah, cerdiknya, terang hatinya. Saya buat kat anak-anak saya dulu. Saya tak cakap doa tu kataan kita. Tambah ada kata tu pula Tok Guru. Kan? Kita ni Tok Haru. Kan? Tok Guru.
Yang ente buat tu elok dah ustaz. Dia umumi ustaz tu saya tak mau perkenal diri saya ustaz. Tapi saya nak beritahu kat ustaz, dia bagi dua benda. Pertama, dia kata kena istiqamah. Saya baca ayat Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Fussilat surah ke-40 anjizat. Surah ke-41 ayat 30. Dalam ayat ni tuan-tuan dan puan, orang yang istiqamah ni esok malaikat mai teman dia. Bahkan malaikat tadi saya beritahulah pada istiqamah macam mana nak istiqamah. Dan ini tu saya kata berkat. Tak saya tulis senarai nama tuk guru yang baki dia lagi 23 orang. Semua 32 di Kedah saja. Dan main tabung. Tak bagi lagi cerai. Saya bagi siap dah di rumah tadi lepas subuh. Penuh. Saya masuk tabung fi sabilillah yang saya urus. Sebahagian saya beri kat tahfiz. Tak bin kerap lah. Lama dah duk amal benda ni. Panjang umur, sihat kan tengok. Minta maaf lah. Pasal kalau Ustaz Lin kena 66 nampak kena reh apa no. Ustaz ni steady dia. Jangan main-main. Suara lantang. Kalau berjalan pergi supermarket, perempuan saya sedia kena tinggal kau ni. Saya cepat. Tu yang saya tak mau pinggir mereka. Hampa pergi sendiri nak tidur di supermarket. Tak apa. Ya. 3 jam tak beli apa. Jam je dah. Bukan orang Sungai Lalang ni. Muslimat ni Sungai Petani dia. Itu cerita dia. Jadi makna dia selesai istiqamah. Kelebihan orang yang istiqamah, malaikat turun mai. Apa dia istiqamah sat lagi? Macam mana nak istiqamah? Dia habaq apa? Pertama, jangan kamu takut. Tafsir sebut malaikat mai habaq jangan takut pasal hang ni nak mati dah, tapi jangan takut. Wala tahzan. La takhaf wa la tahzan. Okay? Yang kedua, jangan duka cita. Nak tinggal bini, nak tinggal anak, nak tinggal segala kemewahan hidup. Hang tak sadar takutlah. Tak sadar bimbang sedih hati pasal itu. Aku bawa mai ke hang berita gembira syurga yang Allah janjikan kepada kamu. Allahu akbar. Tu kelebihan orang istiqamah. Apa dia istiqamah? Istiqamah ni dalam bahasa Melayu mudah faham, berterusan. Dalam bahasa Inggeris consistent. Makna macam itulah amalan kita. Duduk di England ke, duduk luar negara, dalam negara, sibuk tak sibuk. Contoh, malam memang maghrib, pukul 5 pagi tahajud sepanjang hayat. Walaupun tak banyak rakaat. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, hadis Bukhari. Sebaik-baik amalan yang berterusan. Itu kita istiqamah lah. Walaupun sedikit. Faham tak? 2 tahajud, 1 witir. Esok bila semangat 2 tahajud, 3 witir. Saya berkat berjumpa Tok Guru dah tambah lagi 2 rakaat. Lalu 9 rakaat malam. Nak buat lebih tak dan. Sebab nak baca Quran lagi banyak kerja. Jadi walaupun kita tak boleh buat hebat macam ni, kita buat tapi jangan tinggal. Boleh faham tak? Istiqamah. Berterusan. Berdasarkan ayat saya baca Fussilat ayat 30, orang yang istiqamah ni syurga duduk tunggu dia lah. Ikhlas istiqamah, sabar pun istiqamah. Istiqamah mana berterusan. Kita sabar, kita ikhlas, kita berjuang Islam. Kalah ke menang ke, jadi kerajaan ke, jadi parti pembangkang lah. Jadi kerajaan tu jalan lain sikit tu. Saya tak bimbang bab tu kau ni. Jadi parti pembangkang ke, jadi kerajaan ke, Allah. Kita hamba Allah, kan? Kita duk bangga, duk tengah bangga, dia jemput balik awal. Orang tanya ustaz, tak ada apa jawatan tadi Kedah. Aku pun tak mau Saya hamba terus terang demi Allah, wallahi saya lebih suka buat kerja dakwah dan urus sekolah saja. Dan insya-Allah saya akan menerbitkan buku lepas ni. Buku saya yang ke-6. Buku Covid ni lah.
Poin Quran hadis kau insya-Allah tuan-tuan kena beli tu. Esok kuliah kita buat itu minta bang. Nah, cukup padat lah dengan ayat Quran, hujah hadis. Saya minat yang tu. Nah, memanglah adalah bahawa ni saya tak payah. Saya takut dia pilih saya cakap dulu. Untuk kerja ni, tugas ni saya tak layak. Habis tutup buku kau. Saya bukan jenis terhege-hege kau. Nak kata saya tak pernah kerja. I was a banker, a bank officer, for 16 years. I'm English educated. Nah, saya bukan mengaji koman ni, kan? Bukan sijil palsu ni, sijil betul-betul ni, bukan cobaan. Nak kata tak rasa pakai tie, dulu pakai tie pegawai bank. Kan? Lalu jadi ustaz, syukur pada Allah. Nah, itu perkara dunia saya tak budi. Hampa ambil lah. Kita buat bagi Islam menang. Sebab tu dakwah saya jelas. Saya masuk politik, saya habaq semua. Nah, tak mau nak selindung. Esok Tuhan tanya kelang kabut tu nak jawab macam mana? Aku bagi ilmu hang, aku pilih hang dalam ramai pilih hang duk dapat ilmu agama tapi hang nak keuntungan duniawi saja. Nak kereta mewah. Kan? Sonok tu ceramah letak harga. Saya bukan nak cabar ustaz-ustaz yang letak harga. Saya nak dengar apa dalil Quran hadis boleh letak harga. Bukan nak cabar, nak tanya. Sebab saya pernah dengar depa letak sampai 2000, 3000. Ceramah tak tahu mana kau oi. Minta maaf. Mana ustaz dia kata, aku tahu lah aku penceramah, aku retilah nilai. Quran hadis ni jangan baca. Cakap sacing. Oh iya. Mana cek ah? 3,000. Oh boleh, tapi tak ada dalil. Saya boleh kemukakan Quran, tak boleh letak harga. Bagi depan mimbar aku nak tunjuk surah sekian, ayat sekian, balik awal. Nah, sebab tu saya minat buat kerja ni. Saya mungkin ni antara ustaz yang duit tak banyak. Ni saya ada kolej Mara nak jemput ceramah bulan depan. Soalan dia apa kau? Berapa nak kena bayar kat ustaz? Masalah sebab ustaz-ustaz tak harga. Kan? Saya dah abang 30 tahun dah saya berdakwah, tak pernah letak harga. Kan? Bagi sikit pun alhamdulillah. Bagi banyak pun alhamdulillah. Tak bagi aku tunggu sampai apa bagi. Kan? Anda dengar tu. Dengan tak bagi pula. Nah, itu cerita dia. Baik, istiqamah pesanan Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada. Macam mana nak dapat istiqamah? Dengar elok. Nah, istiqamah makna berterusan. Ini saya ambil model seorang doktor. Nah, pertama, dia sebut niat yang ikhlas. Apa pun ikhlas ni dia tak boleh tinggal. Syarat diterima amalan sebagai amal soleh pun ikhlas. Allahu akbar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Kita mai pun kerana Allah dapat pahala, mai mengajak pun kerana Allah dapat pahala. Niat yang ikhlas. Yang kedua, doa diberi kekuatan. Itu kata taufik. Bila kita ikhlas dapatlah taufik ke? Nak mai dengar kuliah, kadang-kadang bukan jauh pun dengan tempat kuliah ni, seberangnya tak mai. Dia kata aku PJJ pada pengajian jarak jauh. Dia kata tengah ambil rumah. Hal jauh boleh mai. Ni taufik pada Allah. Saya Din, siapa Sudin telefon ustaz boleh ganti tak? Apa nama Ustaz Lin Nasir ni? Lebih lah kata aku bertagih lama lah tak ada kuliah ni. Kuliah doa lah. Live Facebook tu hari-hari. Sebab tu lancar ayat Quran hadis sebab saya tak tinggal benda ni. Tak payah tengok habaq surah sekian. Kita ni ilmu ni kalau kita tak asah dia karat macam pisau. Kalau kita jarang duk main kat duk pilena 3 bulan pada Covid ni memang lupa. Tu saya fikir aku ni nak jadi apa takkan lama-lama macam ni. Buat live kuliah duha saya boleh karang lagi. Tajuk-tajuk ceramah. Masya-Allah 80 tajuk bang. Kira kalau saya nak khutbah jemaah dah tak fikir lah. Memang ada bahan lah. Bulan depan nak pergi mana? Terengganu. Mula 11 hari kata ada program tinggal 9. Kata kali ni pergi tak bubuh model dah ni kau ni. Datang ni bagus juga tu. Tak boleh tulis kertas-kertas dah. Bawa ni. Hilang ni aku tak boleh cakap. Tapi ada kat sini
Sini dia ingat. Nah, yang ni buat panduan dia, tengok dah bercakap. Yang kedua makna doa diberi kekuatan. Taufik tu kekuatan, kata Ustaz Muttalib Ma'ruf. Saya dengar kuliah dah lama dah. Taufik tu adalah kekuatan untuk beribadah pada Allah. Tapi sebahagian kata taufik itu pertolongan. Yang ketiga, nak dapat istiqamah, pilih kawan. Al-maru 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hadis Tirmizi. Pilih kawan. Kawan macam ni. Baik lelaki maupun perempuan. Kalau kita kawan dengan orang baik, jadi baik abang. Percayalah. Kawan dengan haprak. Saya ada habaq banyak kali. Macam mana saya ni seorang pegawai bank mengaji sekolah orang putih boleh jadi ustaz? Sebab saya berkawan dengan orang baik. Dia meninggal dah. Saya terkilan sebab dia tak ada nak pergi menunaikan fardu haji. Saya dah cita-cita nak bagi duit kat dia. Kerana saya jumpa dia lah kak ni, berlaku perubahan dalam kehidupan. Tak reti baca Quran, dia heret tangan jom dia belajar. Tak faham agama, dia heret tangan naik kereta dia, pergi dengar dia. Tak faham politik, dia bawa pergi dengar ceramah politik. Sampai saya pula hari ni jadi ahli politik. Nah, pilih kawan ke? Sila pilih kawan. Kita tengok Suratul Furqan ayat 28. Kita menyesal. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Maksudnya celakanya aku kalau dahulunya aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai kawan. Pilih kawan, dapat istiqamah. Sahabat saya tu nama betul saya tak tahu, tapi kami nak panggil Din. Di antara amalan saya tengok mula saya kenal dia, semayang malam rajin kau. Zikir rajin. Lepas tu baca Quran. Kuliah-kuliah tang mana pun dia ada. Allah pertemukan. Dia driver JPJ. Dia pencen askar. Dia driver JPJ. Dia hantar bos-bos dia pergi buat sekatan jalan raya, dia pergi duduk di masjid. Mayang sunat duha. Duk tengok, kata jadi kawan. Ini yang berlaku perubahan. Nah, saya bila saya nak berhenti kerja bank tu dia teriak. Pasal kami baik doa. Masa tu di Taipei. Nak bawa aja apa Syarif? Satu hari umur hang panjang, umur aku panjang. Hang akan duduk depan tu, hang dengar habis ceramah. Hang nak jadi penceramah. InsyaAllah aku nak usaha kat arah tu. Hari tu memang semua dia menangis. Tok guru saya pun menangis. Hak ajak Quran. Dua-dua mereka ada. Dia main tok guru saya Syarif. Alhamdulillah. Dia kata berjaya juga Syahri. Tu cerita dia. Nah, cuma muka handsome ni tak keluar TV lagi. Bila aku nak panggil mangkuk-mangkuk ni pun. Lagilah aku cakap sekali dalam TV. Cakap bagi kemas ni, maaf lidah ni. Ni dia cakap longat-longat tu yang orang Melayu tak faham Islam. Saya tak fikir ke orang nak buang saya boleh buang. Saya pergantungan saya pada Allah. Ingat, siapa-siapa pergantungan selain pada Allah syirik. Mathalul ladzina taqadu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Kitab tafsir ni pada Al-Ankabut ayat 41. Syirik pergantungan selain pada Allah. Saya bergantung pada Allah. Tak semesti Allah nak bagi rezeki pada saya melalui dakwah. Tidak. Mana nak tahu satu hari dengar saya tak mengajar dah. Orang tamu tak mau. Tuan-tuan dengar dia di jutawan. Jual apa? Goreng pisang. Hai, goreng pisang pun boleh kaya. Kerja apa? Bukan kerja kita. Faham tak ni? Faham? Itu cerita je. Pilih kawan elok. Nak dapat istiqamah yang keempat, kata seorang doktor ni, saya tak ingat apa nama doktor dia. Yakni mulakan secara bertahap. Jangan gopoh. Dengar-dengar nak melakukan perubahan dalam kehidupan. Esok pagi bangun pukul 3 pagi. Semayang tahajud. Dia kok sujud punya lama. Sampai tak panggil-panggil. Terlena. Buat secara bertahap. Minta maaf saya insyaAllah setiap pagi pukul 4 pagi. Saya balik dah pukul berapa pun tidur dalam pukul 4 memang saya bangun. Kalau saya letih sangat, saya tahu malam ni letih, saya balik agak terlalu lewat, saya set jam yang bagi jadi 4.30. Lewat setengah jam. Apa pun sejam dulu subuh saya akan bangun. Macam semalam tidur awal kau tak ada kuliah syok. Tidur 9.25, bangun pukul 4 pagi. Saya dah insya-Allah dah lama dah puluh-puluh tahun dah. Tapi bagi orang mula jangan duk semangat. Dulu saya pun macam tu, saya mula bertahap.
Saya penat-penat pukul 5 pagi, sejam sebelum, lepas tu 1 jam setengah, 2 jam. Takat tu ya. Kalau sebelum pukul 4 tak boleh pergi. Terlalu letih. Pukul 4 insya-Allah. Sampailah tak tidur. Nak keluar tadi sunat duha. Ni wuduk ada juga insya-Allah sampai zuhur. Saya ada amal wuduk ni puluhan tahun dah. Kan? Sebab tu saya suka pakai pakaian bersih, biar kita ada wuduk, bila dengar laungan azan kita turun pergi sembahyang Jumaat. Amalan ni amalan Nabi tuan-tuan, jangan duk semangat, dia kena praktis. Practice makes perfect. Lebih kurang macam itulah. Dia kena belajar. Memanglah bila kita ambil wuduk kok dandan nak kentut. Ringkat weh, lah dak dah iblis dia tu kada apa. Dandan nak asal kencing. Dia tak mau kita doa amal apa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemakna kita hendaklah dia kata yang keempatnya untuk mendapat istiqamah mulakan secara bertahap. Saya baca 4 surah ke Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah, Al-Mulk sejak tahun 1987 sampai hari ini dengan izin Allah tak pernah tinggal. 33 tahun dah setiap hari. Hari ini baca habis dah tadi di rumah. 33 tahun kok setiap hari tau, bukan setiap minggu, setiap hari. Sedekah saya mula amal tahun 1982 sampai lah. Berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun kan? 38 tahun setiap hari. Dan saya bukan nak riak. Surah sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Apa-apa nikmat aku bagi kat hang, hang cerita kat orang sebagai rangsangan. Niat saya kena betul lah. Kalau saya niat nak ujuk bahasa aku hebat ni hadis. Faham tak kah? Yang ada kata apa ustaz dia cerita amalan ni, apa tak tengok tafsir, aku tengok. Sebagai muallim, orang yang mengajar tak salah. Boleh. Pasal anak murid ni kan semua tahu. Satu cerita di Pantai Merdeka. Makcik tu setiap pagi bangun pukul 5 pagi. Saya tanya makcik buat apa? Duduk atas tikar jadah, duduk gelintir tasbih. Makcik tak semayang apa ke? Tak. Saya cerita ke dah. Apa salah ke? Ada tahajud, ada hajat, ada witir. Aduh kau ustaz. Ada lah makcik. Oi. Dia pun mula buat. Saya dapat pahala. Tak ada lagi, tak tahu lah orang belah Pantai Merdeka. Oh, makcik 10 tahun dah, ustaz tak pernah buat apa. Syukurlah ustaz dah. Macam saya pergi di Negeri Sembilan, main teriak-teriak peluk saya. Inilah kali pertama saya dengar ceramah. Rupanya syirik tu batal iman dan Islam. Saya baca sandaran Quran hadis, bukan saya duk main buruk. Walaupun saya tak baca kitab, hak saya duk keluar ni lebih daripada kitab. Dia tak? Quran hadis tu lebih pada kitab. Minta maaf, bukan kita pelekeh kitab-kitab. Ni pun ilmu juga, ilmu Allah. Al-Quran saya baca, hadis saya tak tengok pun. Kadang-kadang puak-puak mengaji kitab ni pun nak kembah juga kepala. Kalau jenis ceramah ni tak mau dengar. Kan? Yang aku buat keluar ni Quran. Ayat Quran, hadis Nabi, hadis sahih. Saja ni. Ada juga bawah jenis ni. Kamu dengar jenis kami. Kotlah hang tu ustaz, dia pun tak mengajar. Kan? Jadi makna mula secara bertahap. Yang kelima kata doktor ni, yang kelimanya nak dapat istiqamah ialah kita kena baca sirah Nabi dan para sahabat. Kena ambil tahu sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, apa mereka buat, macam mana amalan mereka. Sahabat ni kalau buat sedekah ni lah berlumba-lumba. Baik. Itu kata Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada, istiqamah. Yang kedua, dia suruh kami banyak berselawat. Dia bagi satu selawat, saya tak amal lagi selawatnya sebab saya duk amal selawat yang sedia ada dah lama dah dengan izin Allah. Seterusnya kami pergi Tuan Guru Haji Yusof. Haji Yusof Tobiak 80 tahun lebih dah. Dia pakai baju putih biasa ya. Ada zip tadi kan. Macam saya pun pakai macam tu juga dalam ni. Nak balik tunggu ada apa-apa tak tunggu kot nak bagi wasiat ke apa nama amanat nasihat. Dia sebut 4 benda. Pertama dia kata, ustaz, tunaikan hak-hak Allah. Saya boleh bagi dari Quran, Bukhari dan ayat Quran dan hadis. Bukhari hadis yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Muaz, ya Muaz,
Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah dua. Kita wajib kena sembah Allah, sembah Quran. Yang kedua, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah berdasarkan hadis Bukhari. Kalau Quran An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu sembah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ada dari hadis, ada dari Al-Quran. Macam kitab tak? Kitab. Ya. Lebih. Ada seorang sahabat saya nak belasah dia. Macam dia tu kemas sangat. Macam seolah tak iktiraf kami ni. Oh, kita baca Quran, itulah rujukan paling utama. Kalau tafsir silap betul lah masuk akal. Syarah silap tak betul kan? Ini kita ambil ulama. Dia kata pertama, tunaikan hak-hak Allah. Tak ada nak habis lah. 10 suku dah ni. 11 kena sampai sana. Kan? Tadi takut bawa laju-laju sampai batu dua kan? Yang kedua, jangan ambil hak orang. Dia besar. Saya boleh baca ayat Quran Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan ataupun jangan kamu ambil harta di antara kamu secara salah. Tipu orang, buat nanya orang jangan hidup tak berkat. Tu pesan dia kat saya. Yang ketiga, bila kamu menunaikan hak Allah, kamu tidak mengambil hak orang, Allah akan beri sesuatu yang terbaik untuk kamu. Yang ni saya boleh baca hadis, tapi lain kali. Tak ada anak kau nak pergi keleng ni kan? Bila kita sembah Allah, tak ambil hak orang, tunai hak Allah, Allah bagi yang terbaik untuk kita. Saya dapat merasakan Allah dah bagi dah kat saya, walaupun saya duit tak banyak, sebab ada hadis. Saya cukup jaga benda-benda ni. Ni sekolah yang saya urus abang 11 tahun. Terang lah abang. Walaupun sekolah saya tak guna duit sewenang-wenang tau. Saya nak guna apa abang? Saya pergi habak dulu jawatan kuasa. Walhas sekolah aku apa perlu aku habak kamu, aku yang cari. Dia dah habak. Tapi kita nak jaga hendak keberkatan. Ni masa Covid ni saya terpaksa ambil, saya tak pernah ambil rak. 11 tahun dah. Covid dah, aku pun duit tak ada, nak terkedarah tak ada, nak bayar bil. Saya punya setiap bulan kan ada 5,000. Baru rumah tangga saya sempurna. Bil saya 1,000 lebih ke. Makan minum lagi. Kan? Lepas tu saya duduk rumah aku dah tak ada apa kan. Tapi Alhamdulillah ada surau-surau masjid di Selangor yang bagi sumbangan kat saya lah. Dia tahu kita dah keadaan macam tu kan. Tapi sekolah tu saya kena ambil lah sikit. Tak bodoh habang mereka, sekolah aku. Tapi dah. Dia tanya mereka. Oh, saya bukan ambil sewenang-wenang. Patutnya tak ada masalah. Sekolah kita 11 tahun dah Alhamdulillah. 54 orang kerja kat ni. Ni tambah orang lagi 55 dah. Macam mana ustaz boleh bayar gaji? Allah bayar, bukan saya. Saya ikhtiar saja. Itu cerita dia. Jadi dia kata Allah akan bagi yang terbaik untuk kamu. Yang keempat, dia sebut soal kena wajib amanah. Amanah. Dia sebut tu 4 benda. Kami pederah pula pergi dekat Tuan Haji Sanusi. Kita habis tak apalah, lambat sikit lepas tunggu saya lah nak. Boleh. Hampa bungkus lah kat aku. Tak pergi duduk nantu. Tak payah bungkus, saya sebab daripada buat jamuan di Pantai Merdeka saya nak pergi. Yang catering sekolah saya juga masak. Baik. Tuan Haji Sanusi ni di Tokai. Dia ni guru tarikat. Sana dia jangan lupakan Allah. Dia baca hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ana ma'ahu idza dzakaruni." Aku bersama-sama kamu apabila kamu senantiasa ingat kepadaku. Kemudian dia baca Al-Baqarah 152. "Fadhkuruni adzkurukum." Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Dia pesan tuan-tuan dan puan, di antara pesanan beliau, jangan lupakan Allah. Dia suruh kita buat amal-amal ibadah. Dia baca Ali Imran 191. Kemudian dia belasah Wahbi. Ada Wahbi sini, jangan marah. Bukan saya belasah, Tok Guru. Dia kata ni Wahbi ni pun satu hal. Orang duk zikir Allah, dia kata dapat pahala. Tidak? Nama apa ustaz tu? Rora.
Rora ke Kora tak lah, dia korang tu lah. Dia baca hadis Muslim. Kata hampa pandai bidah hadis, ni hadis Muslim. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. La ilaha illallah. Puak-puak ni serabut tentang kita ni nasib baiklah kawasan Sungai Petani Wahbi tak ada. Kan? Kalau ada pun tak pernah timbul pun nak belasah kepala apa ni. Bukan saya nak baca hadis ke, mesti ayat Quran ada. Al-Anfal ayat 45. Allah sebut wa dzakarullaha katsira la'allakum tuflihun, supaya kita ingat Allah, Allah. Al-Isra ayat 110. Jadi Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi perkataan Allah, Allah disebut oleh manusia di atas muka bumi. Jadi disebut Allah, Allah dapat pahala lah. Bilal Ar-Rabah ketika dia disiksa dia sebut apa? Kenal tak Bilal? Ha? Kenal tak? Bila kau jumpa dah? Oh, sejarah. Dia sebut ahad, ahad, ahad. Hari ni hari Sabtu, besok baru ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat Quran. Allah buat ni haprak lah tuan-tuan kira. Depa berani main jumpa aku. Aku nak tengok hebat tang mana Quran dia nampak. Aku tak kata hebat, tapi aku yakin insya-Allah aku boleh makan nampak. Kadang-kadang geram kau duk cakap benda remeh-temeh. Soal politik, soal pemerintahan tak mau sentuh. Betul tak? Sokong pula tak mau sokong jangan Islam lah. Ni apa punya cerita ni? Allah. Jangan terpengaruh. Nah, ustaz ni dia garang sikit, dia tak bagi can kan. 30 tahun dah kau ni. Rata je ni. Nah, baik. Jadi tu Tok Guru Haji Sanusi dia sebut, nah, jangan lupa ke Allah. Akhir sekali kami pederah pada Tokai, kami pergi ke ini jauh, kami pergi ke Kupang. Baba Mat Kupang. Baba Mat Kupang ni tuan-tuan, dia pun 80 lebih, mata kelabu tapi telinga terang. Masuk-masuk salam-salam dengan dia, terus dia ceramah kat kami. Tahu dia kata apa? Syekh, puasa sunat tak buat, semayang sunat tak buat, ada ilmu tak amal. Kita duk kata kat aku lah. Oh, banyak kata kat mereka 3 orang lagi, aku dah. Nak abang pergi tuan-tuan, Tok Guru Baba Mat ni, Baba Ismail lah suruh kami pergi. Tanya Musang tadi, dia kenal. Dia akan tanya Wa'alim. Kau satu hari satu malam 24 jam, dia berselawat sebanyak 13,000 kali. Duk bagi nasihat kat kami, tangan tak lepas tu, tak sepih tu. Sehari 13,000 kali. Kau berapa kali? Siapa kan 13 kot, 03 buang belakang. Sama lah kita. Pesanan dia banyak selawat. Lawan hawa nafsu. Syaitan musuh kita. Ilmu ada kena amal. Saya nak sudahi dengan ilmu ada kena amal. Kadang-kadang kita dengar tapi tak boleh nak buat. Allah tak bagi kekuatan. Sebab salah satunya kena minta. Saya minta dah puluhan tahun tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Sebab tu saya beramal apa yang saya mampu. Hak yang saya tak buat saya takkan sebut. Sebab ini dicela. Hak saya sebut ni insya-Allah kita buat. Baca doa ni, minta Asy-Syu'ara untuk mengakhiri. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 83. Ini doa minta ilmu kita boleh amal. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun kemas, kemas, demi masa ustaz sampai lambat. Ustaz ni sampai apa tak sampai dia. Tak ini cuma tanah lah lambat, apa tunggulah Ustaz. Kan? Saya pun tak tahu hari ni jadi serentak. Lepas sana saat ni lepas Zuhur ada lagi satu. Aduh, letih kita betul nak pergi Pulau Pinang. Tak balik rumah dah. Bawa dah jubah spare. Kok-kok lah apa kan, kotok apa tak lagi. Doa ni jangan tinggal. Alhamdulillah saya dah doa hampir-hampir berapa tahun dah. Saya ingat dekat 35 tahun dah apa. Saya doa. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ilmu dan himpunkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh ni kah? Orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Jadi kalau hari-hari minta, insya-Allah Allah bagi. Kita tak nak minta.
Tu yang dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya buat tu terang. Saya dah mula amal, kerana Tok Guru Haji Sanusi suruh amal. Solat sunat wudu. Tak benar 40 hari. Tapi saya hanya buat belah malam. Lepas mandi, saya sunat wudu, baru tahajud. Kalau tak, saya terus tahajud. Kita ada minta Allah bagi aku boleh buat benda ni. Sebab hadis Bukhari. Nah, bila Ar-Rabah Ta'ih, tu amalan dia. Sunat wudu. Sebab tu sunat wudu tak ada waktu haram. Faham tak? Nah, sebab habis wudu boleh terus semayang sunat. Jadi ni doa dia apa? Saya dah minta 30 tahun lebih. Alhamdulillah Tuhan bagi kuatan. Boleh sedekah, boleh semayang malam, boleh baca Quran tak tinggal. Hak 4 surah tu 4 surah. Anuak sambung-sambung dah masuk Al-Qasas dah. Juzuk berapa tu? Kan? Habis pusing. Kita kena minta. Wahabi dia tak mau minta. Sebab dia rasa dia hebat kalau bapak dia. Kan? Ud'uni astajib lakum, nak tak mana? Masuk syurga pun dia suruh minta. Suratul Furqan. Kalau tengkap aku baru sedap aku nak tunjuk ayat Quran kat lepas sikit. Duk kira hadis. Boleh nak? Doa. Ajak anak cucu kita dua. Toha 114, Asy-Syu'ara 83. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kemudian Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Ilmu ni, ilmu agama yang aku dapat ni, aku nak boleh beramal. Tu cara dia. Sebab kita kata ilmu kena amal. Dia selawat 13,000 bang. Kita buang 30, 13 menjadilah. Jangan sampai tak selawat dalam sehari suntuk. Sebab selawat disebut dalam Al-Quran Suratul Azam ayat 56. Jadi cukup. Saya dah lewat dah. Patut suku. Tak sampai hati tak. Tengok muka penganjur kan. Dia kata, mereka bayar untuk sejam, main 45 minit. Baik tu 45 minit sudah lah. Tapi kalau tak pahala, bayar macam biasa. Itu berarti pahala. InsyaAllah. Nah, kuliah saya sepatutnya minggu pertama. Tapi bulan ni tak ada. Bulan depan. Siapa? Raya Haji. Tak? Kan? Kita raya haji lah. Dia tak payah main lah. Saya pun nak rehat lah. 1 hari bulan kot kalau nak ikut lah. Tapi kalau 1 hari bulan tu saya ada di luar outstation Maryland, tak ada ya. Nah, lazimnya saya ada di Selangor lah. Kalau 1 bulan tu jatuh hari Sabtu. Nah, kalau jatuh hari lain kita insya-Allah jumpa lah. Jadi sekadar mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.